Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ashraf bin Ismail, nombor matrik 049831. Saya akan membentangkan tajuk tentang hakikat kiamat dan tanda-tandanya. Hakikat kiamat dan tanda-tandanya. Hakikat kiamat, beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu daripada rukun iman yang enam dan menjadi perkara utama dalam akidah Islam. Malah ia merupakan unsur keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat adalah hari penghabisan dalam kehidupan di dunia dan akan dihidupkan semula sekalian makhluk untuk menghadapi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengimani hari kiamat adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib dipegang dan dipercayai setiap Muslim yang mukallaf. Oleh itu, mereka mestilah memenuhi beberapa tuntutan. Beriman kepada hari kiamat membawa maksud beriman kepada setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW berkaitan perkara yang akan berlaku kepada manusia setelah kematian. Contohnya adanya fitnah kubur, siksaan dan nikmat kubur dan soalan munkar dan nakir. Kepercayaan kepada hari kiamat mestilah diyakini dengan teguh dan tidak boleh termasuk mempercayai seluruh alam ini fana dan akan mengalami kehancuran dan penghidupan yang hakiki bermula apabila manusia itu dibangkitkan kelak. Dalil dan bukti kewujudan hari kiamat. Manusia pada fitrahnya mengakui dan percaya bahawa wujudnya Tuhan yang mencipta dan menghancurkan alam. Akan tetapi terdapat sebilangan besar manusia mengingkarinya dan menolak berlakunya perkara tersebut sehingga memerlukan dalil dan bukti akan berlakunya peristiwa kiamat. Dalil dan bukti ini boleh dibahagikan kepada dua. Dalil yang pertama adalah dalil naqli, iaitu kekuasaan. Dalam surah Al-Hajj, Allah menerangkan kekuasaan Allah untuk menghidup dan mematikan. Dalam surah ini Allah menerangkan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan manusia sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya, iaitu manusia dan haiwan. Di samping itu turut memelihara makanan dan minuman dari binasa walaupun 100 tahun yang lalu. Seterusnya dalil akli. Dalil akli berdasarkan kepada logik akal dan tanda-tanda yang membuktikan bahawa alam ini sentiasa berubah-ubah. Oleh yang demikian, alam ini serta seluruh makhluk bukanlah sesuatu yang bersifat kekal. Sifatnya yang baharu menjadikan alam ini boleh musnah dan binasa pada bila-bila masa sahaja. Hal ini kerana setiap perkara yang berlaku baharu akan binasa. Seterusnya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Alamatul sughra ataupun tanda-tanda kiamat kecil bermaksud peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahawa ianya akan berlaku pada akhir zaman sebagai tanda-tanda permulaan sebelum kemunculan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kecil yang pertama adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baginda menerangkan dalam hadis baginda umatnya betapa hampirnya kedatangan hari kiamat. Daripada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hidup kamu dan umat-umat sebelum kamu adalah seumpama waktu solat asar hingga terbenamnya matahari. Seterusnya, ibu akan menjadi hamba kepada anak-anaknya. Bermaksud ramai di kalangan anak-anak akan menderhakai ibu mereka. Keadaan ini berpunca kerana keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan anak. Seterusnya, zina, arak dan muzik berleluasa. Dalam hadis Rasulullah SAW,
Rasulullah bersabda akan terjadi pada umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan perbuatan zina, penggunaan sutera dan arak dan muzik berleluasa. Seterusnya, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menghimpunkan tanda-tanda ini dalam hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya tidak akan terjadinya kiamat itu sebelum kamu melihat 10 tanda sebelumnya. Lantas beliau menyebutkan tentang, yang pertama adalah baginda menyebutkan tentang asap ad-dukhan, yang kedua ad-dajjal, yang ketiga binatang yang boleh berkata-kata, seterusnya terbitnya matahari di sebelah barat, kemudian turunnya Nabi Isa AS, seterusnya munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian berlakunya 3 gegaran atau bergempa di timur, barat dan semenanjung tanah Arab. Yang terakhir adalah kemunculan api di negara Yaman yang mengusir manusia ke tempat mereka dihimpunkan. Jadi kesimpulannya adalah umat Islam dituntut supaya mengimani hari kiamat dengan memenuhi segala tuntutan dan erti beriman kepada hari tersebut, yang merupakan suatu kewajipan yang akan memberi kebahagiaan dan keterangan hidup di dunia dan di akhirat.